Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Arina binti Johari selaku pensyarah bagi subjek BMCO 2107 Pragmatik dan Wacana serta sidang penonton sekalian. Nama saya Nurjalilah binti Muhammad Jaiz memegang nombor metrik 2018876 akan membentangkan mengenai lakuan tutur dalam iklan perniagaan V Asia analisis perspektif pragmatik. Bidang pragmatik merupakan sebuah bidang yang mengkaji mengenai makna ujaran yang dilafazkan dalam pertuturan manusia menggunakan bahasa yang difahami dan bermakna. Jika bidang semantik memfokuskan kepada bidang makna yang terhad dengan sempadan dan hanya mengambil kira sudut literal dan harfiah sahaja, bidang pragmatik pula mencakupi analisis makna dalam ujaran serta menitik beratkan konteks perbualan. Maka analisis ini akan berkisahkan mengenai iklan perniagaan V Asia dalam salah satu slot tajaan dalam rancangan wanita hari ini WHI di TV3. Seterusnya, perbualan yang berlangsung antara pengacara TV3 Rina dengan pengasas produk V Asia Datuk Azril diteliti dan ditranskripsi bagi melihat adakah terdapat lakuan pertuturan yang wujud dalam perbualan mereka semasa promosi sedang berlangsung dan adakah ia mematuhi teori lakuan pertuturan seperti yang diperkenalkan oleh Sierle 1969. Dapatan kajian menunjukkan bahawa lakuan pertuturan yang wujud dalam iklan perniagaan V Asia tersebut mematuhi 4 daripada 5 lakuan pertuturan seperti teori Sierle 1969, iaitu seperti ekspresif, asertif, direktif dan komisif. Jenis lakuan pertuturan yang pertama yang bernama lakuan pertuturan ekspresif. Lakuan pertuturan ekspresif ini sebagai lakuan pertuturan yang menunjukkan mood, perasaan, emosi penutur pada waktu tersebut. Contohnya sedang bergembira, sedang bersedih dan sedang membenci. Menurut Abdul Ganing, AB Razak dan Rohaidah pada tahun 2020, lakuan pertuturan ekspresif elemen bersyukur ini selalunya dikaitkan dengan rasa penghargaan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lazimnya lafaz kalimah alhamdulillah sering dikaitkan dengan lakuan pertuturan ekspresif elemen bersyukur. Terdapat dialog yang memaparkan lakuan pertuturan ekspresif elemen bersyukur. Contohnya, Sihat, Datuk. Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Dina? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. dalam dialog yang dipaparkan sebentar tadi, jelaslah bahawa eksplisit kalimah alhamdulillah telah dilafazkan bagi mensyukuri nikmat kesihatan yang diberikan. Misalnya apabila pengacara wanita hari ini bertanyakan khabar Datuk Azril, "Sihat, Datuk?" Datuk Azril telah menjawab, "Sihat, Alhamdulillah." Begitu juga apabila Datuk Azril bertanyakan, "Sihat Rina?" maka Rina juga telah menjawab, "Sihat Alhamdulillah." Jadi manifestasi Alhamdulillah dikesan dengan jelas bagi menunjukkan rasa kesyukuran terhadap nikmat kesihatan yang diberikan kerana mereka dapat bersiaran secara langsung. Lakuan pertuturan ekspresif elemen pujian ini ditakrifkan sebagai lakuan pertuturan yang mampu meninggalkan kesan positif terhadap pendengar. Maka terdapat dialog yang memaparkan lakuan pertuturan ekspresif kategori pujian ini. Contohnya, Handsome dah Pak Cik Idris. dalam klip yang dipaparkan sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa pengacara wanita hari ini tersebut telah memuji penampilan Pak Cik Idris dengan dialog, "Wah, handsome dah Pak Cik Idris." Maka manifestasi pujian dapat dikesan kerana pengacara wanita hari ini tersebut ingin memuji penampilan Pak Cik Idris yang telah dijadikan sebagai testimoni dalam rancangan tersebut. Kan lakuan pertuturan ekspresif elemen terima kasih ini sebagai salah satu bentuk penghargaan dan bagi menghargai jasa mereka yang telah berbuat baik ataupun berjasa dengan kita. Maka terdapat dialog yang memaparkan elemen terima kasih ini dalam iklan perniagaan V Asia tersebut. Contohnya, Terima kasih, terima kasih Datuk. sama-sama, Rina. Jumpa terima lagi. kasih. Rina telah mengatakan terima kasih Datuk. Jadi
Terima kasih di sini sebenarnya Rina ingin menunjukkan rasa penghargaan bagi menghargai jasa Dato' Azril selaku pengasas produk V Asia yang sudi memenuhi slot tajaan dalam rancangan wanita hari ini di TV3. Jelaslah bahawa manifestasi terima kasih digunakan bagi menunjukkan penghargaan dan menghargai jasa antara satu sama lain. Menurut Siti Nur Adibah Sabarudin dan Aminuddin Saimon pada tahun 2021, mereka mendefinisikan lakuan pertuturan asertif ini sebagai lakuan pertuturan yang mengikat penutur dengan proposisi nilai kebenaran. Lazimnya, lakuan pertuturan asertif ini berbentuk subjektif kerana ia sebenarnya pemikiran ataupun apa yang dipercayai oleh penutur dan penutur berniat untuk menyampaikannya. Namun, penutur haruslah menyampaikan ujaran yang benar dan bukanlah ujaran palsu. Saya telah menemukan elemen penyataan di bawah lakuan pertuturan asertif dalam dialog berikut. Saya ialah telah mendapat penganugerahan sebagai Super Brand Malaysia Choice tahun 2018. Dalam dialog sebentar tadi, dapatlah dilihat bahawa Dato' Azril sebenarnya telah pun mengujarkan ujaran yang mengikat beliau dengan proposisi nilai kebenaran di mana beliau mengakui bahawa rangkaian produk V Asia telah menerima penganugerahan daripada Super Brands Malaysia Choice pada tahun 2018. Hal ini sememangnya diklasifikasikan sebagai lakuan pertuturan asertif jenis penyataan kerana akuan yang telah dibuat. Lakuan pertuturan direktif diertikan sebagai lakuan pertuturan yang mempunyai daya ujaran untuk menyuruh pendengar melakukan sesuatu selepas sesebuah maklumat itu disampaikan. Hal ini disokong dengan kajian Siti Nur Adibah Sabarudin dan Aminuddin Saimon pada tahun 2021 serta kajian Nur Atikah Ibrahim dan Maslida Yusof pada tahun 2020. Mereka menyatakan bahawa lakuan pertuturan jenis direktif ini merupakan kemahuan penutur untuk pendengar melakukan sesuatu selepas mereka mengujarkan sesebuah ujaran. Antara kategori yang terangkum di bawah lakuan pertuturan direktif seperti pertanyaan, permintaan dan nasihat. Maka saya telah menemukan elemen nasihat dalam iklan perniagaan V Asia. Ulang balik hari ini untuk anda yang ada masalah rambut beruban dan juga nak mewarnakan rambut, dapatkan krim pewarna berinai. Untuk masalah rambut selalu gugur dan juga kelumomo, dapatkan gel rambut uban dan lebat. Untuk melebatkan rambut dan menaikkan rambut baru, dapatkan tonik subur rambut. Dapat dilihat dalam dialog sebentar tadi bahawa kesemua ujaran oleh Dato' Azril selaku pengasas produk V Asia telah menasihati pengguna ataupun pembeli untuk membeli mana-mana rangkaian produk V Asia bagi mengatasi masalah rambut yang dialami oleh mereka. Jadi manifestasi dapatkan sebenarnya satu paradigmatik bahawa Dato' Azril sebenarnya sedang menasihati pengguna untuk mendapatkan mana-mana rangkaian produk V Asia yang bersesuaian dengan masalah rambut yang mereka hadapi. Yang terakhir iaitu lakuan pertuturan komisif, iaitu sejenis lakuan pertuturan yang mengikat penutur untuk melakukan sesuatu tindakan pada masa akan datang. Mereka perlulah mengotakan apa yang mereka telah lafazkan terlebih dahulu. Jadi, antara kategori yang terangkum di bawah lakuan pertuturan komisif ini seperti penawaran, penolakan, perjanjian dan ikrar. Maka saya telah menemukan elemen penawaran dalam iklan perniagaan V Asia. Pengguna yang beli tonik subur rambut ataupun gel rambut di Rina akan dapat shampoo secara percuma. Lihat manifestasi penawaran di mana Dato' Azril menawarkan dengan setiap pembelian mana-mana produk rangkaian V Asia yang sedang disiarkan, pengguna ataupun pembeli akan mendapatkan sebuah hadiah secara percuma iaitu shampoo uban. Dalam iklan perniagaan V Asia yang telah dijadikan sebagai bahan kajian bagi analisis ini menunjukkan bahawa terdapat 4 lakuan pertuturan yang mematuhi seperti yang diperkenalkan oleh teori Searle pada tahun 1969 iaitu lakuan pertuturan jenis ekspresif, jenis asertif, jenis direktif dan jenis komisif. Setiap satunya pula terbahagi kepada beberapa elemen.
dan diharapkan perkongsian saya pada video kali ini dapat menambah korpus ataupun menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pelajar-pelajar lain yang akan mengambil subjek pragmatik.